Wa qadhafa hadza, tuduh orang tu Syiah, ya, tuduh Wahabi. Ya, memang betul kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kita jangan tuduh awak Wahabi, awak Zaidiyah, awak Batiniyah. Jangan. Kita boleh cakap bahawa perbuatan ni macam perbuatan orang Syiah sembahyang lagu ni, batu duduk depan ni. Kalau tak mau tahlil je ni, talqin pun tak mau. Ini macam cara orang Wahabi. Tapi jangan kita cakap awak ni dah jadi Wahabi dah ni. Tak boleh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa yanfa'ullahu bi'ulumihi fi daraini amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masalah barang yang ditanya manusia di sisi Tuhannya, sesungguhnya apabila seseorang itu telah berhimpun dan berkumpul di padang mahsyar, maka berkatalah Tuhan dengan hamba-Nya dengan tiada siapa menahannya, dan ditanya Tuhan akan hamba-Nya pada hari itu daripada segala pekerjaannya di dalam dunia. Tersebut barang yang ditanya akannya, iaitu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW. Sabdanya, tiada berubah dan tiada berpindah dua kaki seseorang anak Adam yang berdiri di bumi mahsyar itu pada hari kiamah di sisi Tuhannya, hingga ditanya akan dia 5 perkara. Maka 5 perkara itu, jikalau selamat seseorang itu memperbuatnya di dalam dunia ini dan menggunakannya dan mengambilnya sebagai jalan yang diizinkan oleh Tuhan, nescaya selamat ia daripada azab Allah. Dan jika tiada selamat, maka kena azablah ia. Daripada umur itu, ke mana kita habiskan? Kemudian kita masuk masalah kedua. Seseorang itu ditanya akan dia oleh Tuhan pada hari kiamat, yakni seseorang yang ada di dalam masa mudanya dan sedang gagahnya serta cukup sihatnya. Jadi kejar 5 sebelum 5. Antaranya waktu muda sebelum tua, waktu sihat sebelum sakit. Digunakan waktu muda tu ataukah digunakan kepada menurut syahwat dan keinginan nafsu? Innan nafsa la'amaratul bisu illa ma rahima rabbi. Dan keinginan nafsu, ataupun menurut perintah Allah dengan menjunjung suruhnya dan diizinkan dan menjauhkan yang ditegahnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit hukum Allah kita junjung. Yang difardukan, yang diizinkan, dan menjauhkan yang ditegahnya daripada segala yang haram, yang tidak diizinkan. Maka jika kita gunakan, waliyazubillah min zalik, digunakan mudanya kepada menurut syahwat dan keinginan nafsu daripada segala yang haram. Sebab tu, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, sekiranya engkau mampu untuk berkahwin, maka engkau berkahwinlah. Itu kaedahnya. Limaliha walidiniha walinasabiha walidiniha. Kerana hartanya, nikahilah. Cari hartanya, cantiknya, keturunannya, walidiniha. Dan kalau ada semua tu, faktaribat yada. Tak ada benda dah. Rasulullah buat macam ni, faktaribat yada. Rasulullah, kalau dah cukup tu, tak payah fikir-fikir lagi lah. Dah cantik, keturunan baik, berharta pula, lepas tu ada agama. Tapi kalau tidak ada 3 tu, pilih yang nombor 1, cari agama dulu. Berbeza, sekarang dia tengok lawa dulu. Sebab kalau ada agama, nanti dia akan jadi lawa. Sebab apa lawa? Dia jaga tingkah lakunya baik, sejuk mata hati suami dia. Sebab tu yang adik-adik, anak-anak, tak kira tak adik-adik juga lah. Kadang-kadang kita ni ada juga yang kadang orang rumah dia tak ada ke, atau bahajat lagi anda. Dia kena cari yang qurratu ain. Sebab itu apa doa dia? Doa yang selalu kita baca tu. Muda-muda lagi kena baca dah. Apa doa dia? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang ampuh daripada Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, hablana, berikanlah kepada kami pasangan. Jadikanlah pasangan kita ini
Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, pasangan kami dan anak kami, zuriat kami itu qurrata ayun. Qurrah tu biji, ain tu mata, biji mata. Maksud di situ ialah penyejuk mata hati, tengok sejuk. Walaupun misalnya bertaring macam singa laut, tapi kalau dia baik dengan kita, senyum, sejuk mata hati. Dia puji kita, Abang Haji handsome, walaupun Abang Haji tak ada gigi 2 batang. Yang lain semua tak handsome, Abang Haji paling handsome. Walaupun Abang Haji misalnya bertaring macam singa laut, gigi tinggal 2 batang, tapi Abang Haji senang hati. Sebab dia qurrata ayun. Jadi qurrata ayun. Anak-anak pun sama. Wajalna lil muttaqina imama. Dan anak itu bagi orang beriman, orang yang bertakwa, dia imam. Dia pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ni kalau dia panglima depan jihad tu, dia depan sekali. Kalau dalam masjid ni yang imam ni depan sekali. Dalam bab kebenaran dia depan, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, dia imam, dia ketua. Kena doa daripada sekarang. Mudah-mudahan Allah ubah. Kalau ditakdirkan mana dah ada ditulis bahawa pasangan tak baik, maka Allah jadikan pasangan baik. Kalau kata anak tak baik, cucu tak baik, Allah tukar jadi anak yang baik, cucu yang baik. Boleh Allah tukar dengan doa. La yaruddul qadar illa bid doa. Tidak berubah takdir itu qadar, melainkan dengan doa, permohonan. Jadi kita doa hari itu doa yang makbul. Jadi kalau nafsu apa semua ni kena mesti disalurkan. Syaidah dia salurkan kepada yang halal. Ni ada yang dia tak nak, dia tahan nak. Kalau tak, ada cara juga, dia kena puasa. Tahan diri artinya jangan tengok, jangan, semua kena jaga. Ni bukan tahan perut je, mata kena jaga, telinga kena jaga, hidung kena jaga, dan segalanya. Dan dia kata nescaya, kalau tidak dia kata nescaya dapat azab dan seksa. Dan jika menurut perintah Tuhan, nescaya mendapat balasan baik juga. Ini waktu muda, nombor 2. Sabda Nabi, wa an malihi min aina iktasabahu. Dan ditanya lagi, daripada harta yang didapat seumur hidup, daripada mana dia dapat. Harta yang dapat dengan jalan pencarian atau lainnya, bagi seorang yang di dalam dunia itu, semua ditanya dan dikira oleh Allah dan dihisap oleh Allah di dalam negeri akhirat. 1 sen pun, pecah daripada sen tu, kalau boleh pecah lagi sen tu berapa nilainya pun, Allah akan nilai di akhirat satu persatu, ada tak daripada sumber yang haram. Setiap daging yang tumbuh daripada haram, ke neraka lah yang lebih utama bagi daging itu. Kita kena tengok ada tak daripada harta kita sebelum kita nyawa kita dihalkup, sementara kita duduk sihat ni, kita tengok ada tak dulu kan SP kita dia dah bayar belum zakat. Ada tak perbankan riba sebelum ni? Dulu tak ada perbankan Islam, sekarang dah ada perbankan Islam. Dulu masa kita dulu ada tak? Kalau tu kita kena keluarkan berapa persen, ada anggarkan berapa persen, keluarkan sedekah, bagi untuk buat jambatan ke, buat apa ke, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau harta itu diambil daripada hak orang lain, kena pulangkan. Atau minta ahli. Kalau dah mati, kita kena jumpa keturunan dia, bayar kat keturunan dia. Tak payahlah heboh-heboh dekat depan, malu kat orang, jumpalah seorang-seorang. Dan orang pun kalau insya-Allah, kalau dah ada orang baik datang, cerita ayah dia hutang, duit ayah dia dulu tak bayar, sekarang dia nak bayar, insya-Allah dia terima. Tak kena raya, dia halal je. Tapi minta dulu. Dengan Allah mudah sebenarnya, tapi tidak boleh bermudah-mudah. Sebenarnya kesalahan hamba dengan Tuhan lebih mudah Allah mengampunkannya, sebab Allah Maha Pengampun. Tapi kesalahan hamba dengan hamba, manusia dengan hamba, sebenarnya lebih payah. Sebab manusia ni sekejap mati, dah tak jumpa. Lepas tu berdendam, dia payah nak ampunkan orang. Sebab tu kesalahan dengan manusia ni lagi kita kena jaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas ni kita kena jaga, sebab manusia ni susah. Jahil ni, kalau jahil tak ada, jauh daripada duduk di pulau, jauh duduk di gunung, di gua, boleh kata jahil. Saya jahil ya Allah. Tapi kalau sebelah masjid, telefon pandai cari, tahu. Sebab tu bila mana nak buat apa-apa, kita tengok dulu, boleh ke tak boleh.
Setiap daripada hidup kita, daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua itu ada berkait dengan 5 hukum. Halal, haram, sunat, harus, makruh. 5. Setiap perkara. Ini halal ke haram, kita kena tahu. Tapi yang terlebih tahu, yang wajib kita tahu, iaitu fardu ain, yang fardu. Pertama, fardu. Kalau kita lelaki ni semualah, kalau perempuan tak apa, yang lain tertangguh pada suami dia. Atau dengan jalan tipu daya, dia kata. Kalau ambil dengan tipu daya, menipu, buat helah, skim cepat kaya, kata mari kita sewa, ni saya nak buat rumah sewa dekat Mekah. Sampai kolek, kumpul duit. Dia kata tiba-tiba kerajaan Arab Saudi tak bagi permit, duit hilang. Lepas tu tiba-tiba buat pula baru. Ni siapa nak bela lebah kelulut, mai bela kat sini. Kumpul duit seorang, hutang semua, seorang 30,000, seorang 20,000. Kumpul. Lepas tu sampai masa bagi titik 2 madu, lepas tu isytihar. Lebah lari sebab musim panas, duit hilang, habis. Dia ambil duit tu 2-3 juta. Dia charge duit pengurusan. Ada. Waliyazubillah, itu haram hukumnya. Dan semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak, kena cari daripada sumber yang halal. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Yang halal tu jelas nyata, nampak nyata, benda ni betul bersih ni. Yang tak baik, haram ni, jelas nyata haramnya. Wa ma bainahuma mustabihat. Ada di tengah-tengah tu yang ragu-ragu. Tak ragu-ragulah. Yang ragu-ragu tu, kalau orang yang takut kepada Allah, yang mustabihat tu tinggalkan. Orang yang warak, dia tak ambil yang ragu-ragu. Boleh ke makan ni? Tak payah makan. Boleh ke ambil? Tak payah. Kalau ambil yang mana ni, halal memang saya kerja. Ini memang dia masjid beri, halal. Memang jelas halal. Mustabihat tu kalau orang yang warak, dia bertakwa, dia panggil warak. Dia tinggalkan yang ragu-ragu ni, dia tak ambil terus. Kalau orang alim, dia jelaskan lagi, perincikan, bahaskan pula perkara mustabihat tu tadi, maka nanti terkeluarlah yang ini halal, yang ini haram. Dan ditanya lagi, fi ma anfaqahu, ke mana harta itu dibelanjakan. Dengan ilmu, bagaimana dia beramal dengan ilmu. Dia kata masalah seterusnya terakhir, apa yang diketahui daripada hukum syarak itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada mahsyar kelak. Yang ni tiap-tiap yang diketahui daripada hukum Allah, suruhnya adakah dikerjakan, yang ditegahnya adakah diberhentikan dan dijauhkan. Yang ditegah tu berhenti atau jauh tak? Adakah diambil apa-apa perkara yang dihalalkan ataupun mengambil apa perkara yang diharam akan dia. Maka apabila seorang itu mengetahui akan sesuatu, hendaklah diamalkan sebagaimana diketahui ini pada tempatnya dan pada masa mengamalnya. Dan ada masa mengamalkannya. Beramal tak? Ada masa sampai masa Ramadan, kena puasa. Bila sampai waktu solat, tak solat tak? Ada masa dan ada tempatnya. Adapun jikalau diketahui serta mengamalkan lain daripada seperti yang diketahui, tidak tentu masa dan tidak tentu tempat dan tidak dengan cara, maka nanti juga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab jama'a fi sya'nil hisab wal qisas. Hadis yang membicarakan pekerjaan berhisab di negeri akhirat. Bab yang menyatakan tentang keadaan kira-kira, iaitu yaumul hisab. Ketahuilah kiranya saudaraku, hisab itu bahasa Arab. Maknanya pada Melayu maknanya kira. Amal kita ni nanti bila kita mati, buruk baik akan dikira di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Tetapi maksud berhisab di sini yakni periksa dan dikira apa amal-amal. Maksud di sini ialah dikira, diperiksa apa-apa amal ibadah atau maksiat seseorang yang diperbuat di dalam dunia. Maka iaitu ada 2 macam hisab. Pertama, hisab yang halus. Maka itu hisab ke atas orang yang kafir dan orang yang berbuat maksiat, orang fasik. Kedua, hisab halus ni hisab teliti. Kedua, hisab yang sedikit, yang ini hisab yang yasira, hisab yang mudah, ringan, dimudahkan kiraan.
iaitu ditunjukkan sekeping surah amalan yang tertulis di dalam segala amalannya. Maka diketahui pada surah ini akan taatnya dan maksiatnya. Kemudian diberi pahala atas taat dan diampunkan bagi maksiatnya. Ini mudah. Diberi pahala, maksiat diampunkan. Maka inilah hisab yang sedikit dipanggil, ataupun hisaban yasira, kerana tidak dikiranya atas tuannya dan tiada diperhalusi. Maksud tidak diperinci, tak tengok satu-satu, mudah aja. Macam mana nak dapat hisaban yasira, nanti kita tengok. Dan tiada ditanya kerana apa kamu perbuat dan kerana apa tidak kamu perbuat. Tak tanya banyak. Sebagaimana firman-Nya, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka ada pun orang yang diberi surat amalannya dengan tangan kanannya, maka kelak akan Tuhan hisap, akan Tuhan kira, akan Tuhan periksa akan dia sebagai hisap yang mudah. Dikira yang baik je, yang salah tak kira, diampunkan, dimaafkan. Wa nuqallibu ila ahlihi masurura, dan kembali ia kepada ahlinya di dalam syurga dengan sukacita, membawa kemuliaan dan kesukaan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan nanti jumpa dengan ahli keluarga. Itu kita jumpa seorang bapa yang jaga anak dia, seorang yang memberi makan anak yatim, yang bersama dengan anak yatim, nanti bersama dengan Rasulullah macam ni, kahatai ni. Wa aman utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura. Dan satu lagi, wa amma, dan ada pun orang yang diberi surat amalannya, buku amalannya daripada sebelah kiri dan belakangnya, maka lagi akan berseru dengan celaka. Wa yaslauna sa'ira, dan disampingkan ke dalam api neraka. Wa yaslauna sa'ira. Dan lagi dalil atas orang yang berbuat maksiat itu kena hisab ialah tersebut dalam hadis seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu tahu siapa orang muflis? Dia tanya sahabat. Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata'. Iaitu mereka pun menjawab, ya Rasulullah, mereka menjawab, orang muflis, kita pun panggil muflis juga, iaitu orang yang tidak ada dirham, tak ada duit dirham. Kita kata tak ada duit, tak ada fulus, tak ada ringgit, tak ada harta. Lahu wala mata', baginya dan tiada berharta benda, tak ada harta benda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhaba hadza wa akala mala hadza wa safaka dima'a hadza wa daraba hadza fayaqudu fayaqtassu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Sabda Nabi SAW adalah yang kamu katakan itu bukannya orang yang bankrupt. Kalau orang tak ada harta, tak ada duit, itu terkadang boleh kembali kaya dan boleh putus ia dengan sebab mati. Bermula yang aku kendaki berkhabar kepada sekalian kamu akan yang bankrupt hakiki itu, yang muflis sebenar-benarnya itu, iaitulah sesungguhnya orang yang bankrupt dengan sebenarnya daripada umatku, yang datang itu pada hari kiamat dengan sembahyangnya, dengan sembahyang yang betul, dengan puasanya cukup, dan zakatnya cukup belaka, ada dengan pahala padanya. Rupa-rupanya datang ia sesungguhnya telah memaki pula di dalam masa di dunia akan orang itu, dan telah dituduhnya orang itu tidak dengan sebenarnya. Qad syatama haza, dia mengutuk, mengumpat. Wa qadhafa haza, tuduh orang tu Syiah, ya, tuduh Wahabi. Ya, memang betul, kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kita jangan tuduh awak Wahabi, awak Zaidiyah, awak Batiniyah, jangan. Kita boleh cakap bahawa perbuatan ni macam perbuatan orang Syiah, sembahyang lagu ni, batu duduk depan ni. Kalau tak mau tahlil je ni, talqin pun tak mau, ini macam
cara orang Wahabi. Tapi jangan kita cakap awak ni dah jadi Wahabi dah ni. Tak boleh. Kita tuduh dia. Kalau dia tak Wahabi, nanya kita. Esok akhirat esok dia ambil pahala kita. Sebab kita tuduh dia. Tuduhan itu akan pergi pada orang tu. Tiba-tiba dia tak sabit, maka dia patah balikkan kita. Kita kata dia kafir, maka datang hukum kafir. Nanti dia ambil pahala solat kita, pahala zakat kita. Habis dia ambil. Dan telah dimakannya akan harta orang itu dengan tiada izinnya. Dan yang kedua seterusnya, dan wa akala ma'ala hadza, orang muflis. Dekat dunia dia makan tanpa izin dan tiada dengan sukanya. Dan ditumpahkan darah orang itu dengan tikam atau tetak, dengan pisau, dan telah digodam orang dengan kayu dan belatinya. Dan kerana ini sudahlah datangnya itu dengan membawa hutang kesalahan. Jadi orang berhutang kepada beberapa banyak orang. Maka orang yang berpiutang kesalahan itu pun menuntut haknya pada Tuhannya. Nanti di akhirat kelak, bayangkan sebelum ni, walaupun dengan sebiji tamar, kalau dapat berlindung daripada api neraka, kita akan tutup muka kita di akhirat kelak. Ni kita dapat tahu ada pahala kita kat orang tu. Kita akan cari, kita akan minta juga. Begitu. Orang tu pun kalau kita buat waliyazubillah, Allahumma sallimna ya Allah, dia akan tuntut ke kita. Sebab tu kalau di dunia ni selesai di dunia, putuskan di dunia ni, selesai. Begitu bila meninggalnya ayah kita atau kita meninggal bersama anak kita, putus dah dengan dunia. Selesai siap-siap harta kita dah bedak-bedak dah, bagi dah. Kalau tak pun selalu dalam masalah pesaka. Nak tu tak betul, yang ini tak betul, yang itu tak dapat, yang itu bagi lebih, susah. Putuskan waktu sekarang ni. Waktu hidup ni hebah siap-siap. Beri. Hebah beri waktu hidup. Bila dah mati nanti dia diwasiat. Begitu juga kesalahan. Kalau nak mudah hisab yasirah, maafkan kesalahan orang. Nanti orang pun kita tak payah dah tunggu orang. Nak cari orang sana orang sini. Kita tengah hari yang kelang kelibut. Mengadu ia akan Tuhannya. Mengadu akan dirinya kena inaya di dunia. Mengadukan ia kena dipermakinya. Kisah Saidina Abu Bakar kena maki sampai kali ketiga. Bila Saidina Abu Bakar balas, Rasulullah masam mukanya. Sebab itu sebenarnya boleh memaki. Orang maki bodoh, kita boleh balas. Tapi kalau terlebih sikit, nanti dia pula tuntutkan kita. Dan ia mengadu akan kena tuduh. Ini terutama tuduh perempuan yang muhsinat. Termasuk dalam salah satu daripada dosa-dosa besar. Yang besar sekali. Kita tuduh perempuan yang baik, kita tengok dia nampak tak bertudung, kita tengok dia macam galak sikit, kita pun tuduh dia orang yang penzina. Perempuan tak baik. Padahal dia tak lagi. Sampai saat tu memang dia ada tak baik, tapi kita dah tuduh dah. Habis kita. Nanti tuduh perempuan yang dah berkahwin, yang dia tidak berzina, yang muhsanat, tapi itu kita tuduh dia muhsanat, termasuk dalam salah satu daripada dosa besar. Wa qazafal muhsanati, menuduh orang. Jadi di akhirat kelak nanti dia tuntut. Itu lepas tu tuduh pula sipulan jiran kita, mencuri dan sebagainya. Kalau tak ada bukti, kita diam je. Terutama sekarang ni dalam WhatsApp, dalam handphone dan sebagainya, kita boleh melemparkan tuduhan dan sebagainya. Lagi jauh tersebar. Macam mana nak minta maaf? Jadi sebab itu kalau tak, berhenti saja, tak usah buat. Seterusnya, maka duduklah berbicara antara keduanya orang itu, dan didapati betul dakwaan semua orang itu sesungguhnya kena inaya, maka jatuhlah hukum Tuhan, diambil bila daripada yang membuat kesalahan itu, maka diambilkan bagi orang itu daripada kebajikannya. Fa yaqtasu hadza min hasanatihi, maka Allah akan ambil daripada kesalahan dia. Wa hadza min hasanatihi, kemudian ambil lagi ini daripada kesalahan, daripada kebaikan dia, puasa dia, daripada zakat dia, bagi orang tu balik ke akhirat. Sampai satu tahap habis dah kebaikan dia, kebaikan